Menerima sijil cuti sakit selama 14 hari oleh seorang pekerja yang dilihat tidak masuk akal memaksa sebuah syarikat swasta melakukan siasatan hingga berjaya membongkar satu sindiket memalsukan dokumen berkenaan. Sehubungan itu, polis berjaya menahan sepasang suami isteri dan seorang lelaki yang terbabit dalam sindiket memalsukan sijil cuti sakit yang dikeluarkan oleh Hospital Kerajaan dalam dua serbuan berbeza pada Rabu lalu. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial IPK Selangor, Muhammad Sakri Arifin berkata, dalam serbuan berkenaan, ketiga-tiga suspek berusia 30 hingga 40 tahun itu menjual dokumen berkenaan kepada orang-orang tertentu dengan harga 30 hingga RM100 sekeping. Muhammad Sakri berkata dalang sindiket berkenaan bertindak membekalkan dokumen palsu berkenaan yang lengkap dicop beserta tanda tangan oleh doktor yang kini bertugas di Hospital Kerajaan di sekitar Lembah Kelang, manakala sepasang suami isteri berkenaan bertindak sebagai ejen. Itu sebabnya pada 12.04 lebih kurang pukul 7 malam, bahagian siasatan jenayah komersial IPD Sentul telah menerima satu report polis daripada satu orang perempuan Melayu yang bertugas sebagai penolong pegawai takbir di sebuah pejabat kesihatan di daerah Kuala Lumpur, di mana beliau telah menerima dua sijil sakit daripada stafnya, di mana kedua-dua ini yang dia dapat tu dia telah rasa curiga. Kemudian dia telah minta pengesahan daripada hospital. Sijil sakit yang diberikan kepada dia tu adalah palsu. Dia akan bagi cuti. Dan apabila kita tengok pada klinik-klinik cop-cop ni, memang klinik ni semua wujud dan nama doktor tu pun wujud. Jadi sudah tentu kalau mereka telefon di pihak klinik ataupun di hospital kerajaan bertanyakan doktor, nama doktor kebenaran, ada tak doktor so and so bekerja di sini, sudah tentu jawapannya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kita akan kupaskan lagi isu berkaitan dengan sijil cuti palsu
yang telah berleluasa pada hari ini di kalangan guru, terutamanya di Malaysia. Mari kita lihat lebih lanjut lagi apa yang boleh kita kupaskan berkaitan dengan sijil cuti palsu ini. Jom sama-sama kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ahmad Fadil bin Yakni, Pengetua SMK Tengku Putra, Batu Pahat, Johor. Pada hari ini saya akan berkongsi maklumat berkaitan dengan sijil sakit palsu. Jadi sebagaimana yang tersedia maklum, apabila pegawai yang sakit dan telah diperakui oleh pegawai perubatan kerajaan ataupun swasta, mereka akan diberi sijil cuti sakit dalam tempoh tertentu. Sijil sakit berkenaan boleh melayakkan pegawai mendapat kemudahan cuti sakit setelah dituturkan kepada ketua jabatan. Walau bagaimanapun, terdapat kecenderungan pegawai awam menggunakan sijil sakit palsu atau meminda sijil sakit. Jadi bagi membendung isu ini, pihak sekolah, pengetua, ketua jabatan perlulah mendapatkan kepastian daripada pegawai hospital berkenaan bagi mengesahkan sijil sakit tersebut sekiranya berlaku keraguan. Jadi untuk pengetahuan semua, setakat ni di SMK Tengku Putra kita tak dapat lagi kes pegawai-pegawai yang mengemukakan sijil sakit palsu. Dan kita sekiranya di masa akan datang akan berlaku perbuatan memasukkan sijil sakit, tindakan-tindakan yang akan boleh dibuat oleh ketua jabatan. Yang pertama ialah merucutkan hak emolumen pegawai pada hari pegawai tidak hadir bertugas tanpa cuti. Yang kedua, jawatan boleh membuat laporan polis sekiranya sijil cuti sakit berkenaan diperolehi daripada sindiket yang menjual sijil cuti sakit. Dan tindakan yang ketiga, boleh diambil tindakan tata tertib sehingga hukuman buang kerja ke atas pegawai kerana berkelakuan tidak jujur atau melakukan atau melanggar tata kelakuan di bawah peraturan 4/2/F dan -G, peraturan pegawai awam, kelakuan dan tata tertib 1963. Jadi bagi mengatasi masalah ini, yang pertama sekali ialah apakah tindakan yang boleh kita lakukan. Pengetua akan memberikan ingatan pertama sekali dalam syarat utama sesi sekolahan. Ketua jabatan akan memberi ingatan kepada semua pegawai supaya bersikap jujur, amanah dan integriti dalam tugas. Kerana apabila sikap tersebut telah tersemai dalam diri pegawai-pegawai, masalah ataupun isu memasukkan sijil cuti sakit tidak akan berlaku. Yang kedua ialah pemantauan. Jadi sebagai ketua jawatan kena memantau, kena memastikan terutama sekali sijil sakit yang dikeluarkan oleh klinik-klinik swasta. Ketua jawatan kena memastikan klinik-klinik yang sudah dikenal pasti yang ada menjual ataupun mengeluarkan sijil sakit palsu. Jadi kalau ketua jawatan sudah mengenal pasti, jawatan akan beringatan kepada guru-guru ataupun pegawai supaya tidak mengambil sijil sakit daripada klinik-klinik yang telah pasti melakukan aktiviti yang tidak bermoral.
Jadi akhirnya apa yang penting bagi saya ialah dalam kita menjalankan tugas sebagai pejabat awam, yang sekali ialah kita kena bersikap jujur, amanah dan integriti supaya isu yang kita bincangkan pada hari ini tidak menjadi satu masalah kepada pihak pegawai dan juga kepada seluruh jabatan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okey, berkenaan dengan Hermes ni, kadang-kadang ada rakan-rakan yang sama ada dengan niat ataupun terlepas pandang lah. Dia ambil cuti, CRK. Tapi dekat Hermes dia tak update yang dia ambil cuti. Adil ke pada kawan-kawan yang kat sekolah kena ganti dia sebab dia cuti, tapi dekat Hermes rekod cuti dia tu tak dipotong pun satu hari kerana dia ambil CRK dan tak update dia punya dalam Hermes dia tentang cuti CRK dia tu. Soalannya ialah dari segi etika, adil tak kalau kita ambil cuti tapi kita tak update dekat dalam kita punya Hermes? Kesian rakan-rakan, kat sekolah kena ganti tapi cikgu yang ambil CRK tak tukar pun, tak berkurang pun dia punya rekod dekat Hermes tu. Kan? Adil tak? Okey, pada pandangan saya lah sebenarnya yang ambil sijil palsu ni bukan terhad kepada guru. Okey, ramai juga kaki tangan awam dan swasta. Jadi biasanya tujuan mereka mengambil sijil palsu ataupun MC palsu ini adalah disebabkan oleh masalah-masalah peribadilah yang mereka hadapi, dan mereka biasanya terpaksa membayarlah untuk dapat sijil palsu ni sebenarnya. Jadi sebagai kod etika ataupun sebagai prinsip seorang kaki tangan awam, dia sebenarnya itu adalah satu kesalahan bila kita ambil sijil palsu yang tak sepatutnya kita ambil. Sebab sijil ni biasanya kalau kita sakit, doktor akan keluarkan sijil lah. Tapi kalau doktor sendiri pun tidak amanah, jadi susahlah untuk kita bendung. Sebab ada juga klinik-klinik seperti itu di tempat-tempat kita ni ada mana kita boleh beli MC kita tak sakit pun. Kita pergi ke klinik, kita cakap kita pening kepala, doktor terus keluar MC. Kadang-kadang doktor langsung tak check. Jadi pada saya ini pelanggaran kod etika lah, ataupun prinsip kita sebagai seorang guru, atau juga prinsip sebagai seorang kaki tangan awam dan juga swasta. Sebagai seorang pejabat awam, kita semua tertakluk kepada perkeliling telah dikeluarkan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, dan sebagai seorang guru juga kita mungkin tertakluk kepada etika keguruan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, jadi kalau bagi seorang guru, kita memang tertakluk pada etika dan perundangan guru. Jadi bagi guru yang tidak mematuhi etika dan perundangan guru, maknanya mereka adalah guru yang terlibat dengan masalah disiplin, dan guru yang tidak mematuhi perkeliling atau perundangan yang telah ditetapkan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam dan Kementerian Pelajaran Malaysia. Okey. Bagi antara cara untuk menangani masalah etika dalam perkara ini, contohnya bila seorang guru itu menghadapi masalah disiplin tentang ketidakhadiran mereka dalam ke pejabat atau ke sekolah, antara yang boleh dilakukan oleh pihak sekolah ialah dengan cara berjumpa dengan guru tersebut sendiri. Mungkin pihak pentadbir khususnya boleh bertanya sendiri dengan guru itu apa masalah mereka, kerana kita mesti pastikan bahawa guru-guru ini mestilah guru yang mempunyai emosi dan mental fizikal yang stabil untuk mereka menghadiri sesi pekerjaan, pergi bekerja. So jadi kalau mereka ada masalah dari segi keluarga contohnya, ini akan mengganggu emosi mereka. Jadi pihak sekolah boleh manggil guru tersebut untuk berunding dan bincangkan tentang masalah mereka, ataupun guru tersebut boleh berjumpa dengan kaunselor untuk berikan sedikit motivasi. Kerana kadang-kadang ada dalam kalangan guru ataupun AKP
yang menggunakan yang menghadapi masalah sehingga mengganggu kehadiran mereka ke sekolah. Okey, contohnya kalau guru-guru itu atau AKP ingin mohon cuti, mereka boleh mohon berapa jenis cuti yang mereka layak. Contohnya, kalau mereka menghadapi masalah anak yang sakit, mereka tak perlu mohon cuti sakit ataupun MC. Kerana MC ni hanya dikeluarkan ataupun layak diberikan kepada mereka jika mereka sendiri sakit. Okey, dan bila mereka sakit juga, mereka juga kena bila mereka mendapat MC, guru-guru ini juga kena membuat permohonan kepada pengetua sebagai selaku pentadbir, ketua atau ketua majikan mereka untuk memohon cuti. Maksudnya MC yang mereka dapat itu tidak melayakkan mereka untuk cuti, tetapi mereka berdasarkan MC yang mereka dapat itu ataupun CJ sakit yang mereka dapat itu, mereka mesti mengajukan permohonan kepada pengetua dan mendapat kelulusan daripada pengetua. Dan selalunya pengetua sebagai majikan akan menggunakan budi bicara mereka untuk meluluskan CJ sakit itu jika memang sah terbukti bahawa mereka sakit. Dan jika mereka ada anak yang sakit ataupun ada masalah keluarga lain, mereka boleh memohon cuti rehat CRK, okey, dengan mengajukan permohonan mengisi borang, mengajukan permohonan kepada pengetua dan memberikan alasan yang munasabah. Dan mereka juga perlu mendapat kelulusan daripada pengetua. Selalunya cuti CRK ini dipohon 3 hari sebelum mereka cuti. Kerana mereka biasanya sedar ataupun tahu bahawa mereka akan bercuti kerana sebab-sebab tertentu. Melainkan kalau kerana sebab-sebab kecemasan, mungkin mereka akan mohon agak lewat sedikit. Tapi itu pun bergantung pada budi bicara pengetua sebagai majikan. Selain daripada itu, jika mereka ada anak yang sakit, mereka ataupun ada masalah-masalah lain, mereka boleh mohon cuti tanpa gaji atau cuti separuh gaji yang mereka layak untuk mohon. So, dan ini juga melalui berapa proses permohonan. Okey, dan biasanya setelah mengkaji masalah-masalah mereka hadapi, pengetua biasanya akan memberikan kelulusan untuk beri pekerja ini cuti separuh gaji ataupun cuti tanpa gaji. Okay, jadi dengan cara ini bila pekerja sedar bahawa mereka ada berapa siri cuti yang mereka boleh pohon, mereka tak akan mengguna sewenang-wenangnya cuti sakit untuk memohon untuk memohon cuti-cuti yang tidak berkenaan dan akhirnya melanggar etika perundangan mereka sebagai seorang guru. Pengenalan. Secara rasionalnya, tata tertib ini adalah bagi pembangunan modal insan minda kelas pertama melalui pelaksanaan tata tertib yang berkesan. Ianya juga supaya pegawai awam memahami, menghayati dan membudayakan tata kelakuan sebagai seorang penjawat awam. Seterusnya, ianya bagi memelihara imej awam dan menghukum pegawai yang melakukan kesalahan atau melanggar peraturan. Profesion keguruan mempunyai kod etika tersendiri, digunakan sebagai rujukan kepada bakal-bakal guru yang baru menceburui bidang perguruan, dan bagi mereka yang sudah berkecimpung dalam bidang ini, kod etika diharap dapat meningkatkan imej profesion perguruan. Peraturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara satu sama lain, dan aturan ini menegaskan apakah yang benar dan yang salah. Kewajipan mematuhi peraturan 3A/1
seseorang pegawai hendaklah mematuhi peruntukan-peruntukan peraturan ini. Kurungan 2, pelanggaran mana-mana peraturan ini oleh seseorang pegawai boleh menyebabkan pegawai dikenakan tindakan tata tertib di bawah peraturan-peraturan ini. Tugas kawalan dan pengawasan tata tertib 3C kurungan 1 maka menjadi tugas tiap-tiap pegawai untuk menjalankan kawalan dan pengawasan tata tertib ke atas pegawai bawahannya dan mengambil tindakan yang sesuai dengan beberapa segera yang mungkin bagi apa-apa pelanggaran yang mana-mana peruntukan peraturan-peraturan ini. Kewajipan mematuhi peraturan. Seseorang pegawai yang gagal untuk menjalankan kawalan dan pengawasan ke atas pegawai bawahannya atau untuk mengambil tindakan terhadap pegawai bawahannya yang melanggar mana-mana peraturan-peraturan ini hendaklah disifatkan cuai dalam melaksanakan tugasnya dan tidak bertanggungjawab dan ia boleh dikenakan tindakan tata tertib. Definisi pelanggaran etika. Etika sebagai sebuah nilai yang menjadi pegangan seseorang atau sesuatu kelompok dalam mengatur tingkah laku di dalam kehidupan kelompok tersebut. Tentunya tidak akan terlepas dari tindakan-tindakan tidak etis. Tindakan tidak etis yang dimaksudkan di sini adalah tindakan melanggar etika yang berlaku dalam lingkungan kehidupan tersebut. Isu dan penyelesaian. Mari kita lihat surat yang dikemukakan dari Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia berkaitan dengan tindakan tata tertib ke atas pegawai awam yang mengemukakan sijil cuti sakit palsu atau meminda sijil cuti sakit. Kesalahan penipuan sijil dan dokumen ini juga boleh dianggap sebagai salah satu kesalahan jenayah dan boleh disiasat dan didakwa di bawah Kanun Keseksaan Akta 574. Antara seksyen yang boleh dipertimbangkan untuk digunakan bagi tujuan siasatan dan pendakwaan sebarang kes yang melibatkan jenayah pemalsuan sijil ataupun dokumen ini adalah Seksyen 463 Kanun Keseksaan Akta 574. Seksyen 463 Kanun Keseksaan Akta 574 menyatakan tentang kegiatan jenayah pemalsuan ini dengan jelas, iaitu barang siapa membuat sesuatu surat atau sebahagian surat palsu dengan niat hendak menyebabkan kerosakan atau bencana kepada awam atau kepada seseorang atau hendak menyokong apa-apa tuntutan atau hak atau hendak menyebabkan seseorang melepaskan harta atau membuat apa-apa kontrak yang nyata atau disifatkan ada atau dengan niat hendak melakukan tipuan atau supaya tipuan boleh dilakukan adalah melakukan pemalsuan.
Seksyen 465 Kanun Keseksaan Akta 574 pula memperuntukkan hukuman terhadap kegiatan jenayah pemalsuan ini dengan menyatakan bahawa barang siapa melakukan pemalsuan hendaklah diseksa dengan penjara selama tempoh yang boleh sampai 2 tahun atau dengan denda atau dengan kedua-duanya. Oleh yang demikian, adalah penting supaya isu penipuan penggunaan sijil atau dokumen palsu ini dipandang serius oleh semua pihak dalam negara kita. Ia bagi mengelakkan diri mereka melibatkan daripada menyesal di kemudian hari kerana boleh berdepan dengan hukuman yang berat. Pihak majikan perlu memainkan peranan mereka dengan meneliti segala sijil atau dokumen yang diberikan kepada mereka. Pihak majikan tidak boleh memandang ringan terhadap perkara ini kerana ia melibatkan reputasi organisasi mereka. Bahagian sumber manusia di setiap sektor pekerjaan perlu menjalankan proses pengesahan teliti terhadap semua sijil atau dokumen yang telah diberikan oleh pekerja bagi memastikan setiap sijil atau dokumen yang telah diberikan oleh setiap pekerja mereka adalah sah serta diperlakukan untuk penggunaannya dalam negara kita. Penutup. Guru perlu mempunyai accountability terhadap profesionnya dan hal ini akan dapat meningkatkan tahap profesionalis keguruan. Jika guru menghayati segala yang diamanahkan, maka semua warga guru dapat menjalankan tanggungjawab dan tugas-tugasnya dengan penuh komitmen. Accountability seseorang guru merangkumi terhadap diri sendiri, pelajar, ibu bapa dan profesion keguruan akan dapat ditingkatkan sekiranya seseorang guru itu benar-benar menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang pendidik dengan berkesan. Sekian saja daripada saya, Nur Fatin Najwa binti Muhammad Yahya. Kita jumpa lagi. Bye.